ada ramai pelajar yang tak dapat join. So kelas ini cikgu rekodkan lah. So nanti cikgu upload ke dalam YouTube. So anda semua boleh subscribe. So mana tahu. Okay, kalau kamu nanti nak pergi ke SPM kan. So sehari ke 2 hari, 24 bulan kan, 22 ke 23 ke kan. Sehari, kemudian on the day kat itself kamu nak buat kaji lagi kan, nak buat kajian lagi, nak baca lagi apa semua. So instead of daripada baca, kamu juga boleh lihat YouTube cikgu, video-video dalam YouTube cikgu. Okay, di mana kamu boleh lihatlah. Okay, kalau di YouTube kamu just cari Cikgu Rafi saja. Okay, ya, cari Cikgu Rafi dan kat situ ada banyak video-video. So yang kamu boleh scroll video-video kelas kita sebenarnya. So kamu boleh tengok. Okay, like, share and subscribe. Okay, seronok Aziz cakap kan. Like, share and subscribe. Okay, tak boleh bawa phone pergi asrama. Betul. Okay, tak boleh bawa phone pergi asrama. Tapi kalau yang boleh, okay, sementara waktu tu bolehlah on untuk apa? Untuk tengok kembali dan juga boleh dengar penerangan-penerangan. Okay. Dan itu caranya yang lebih baik lah. Untung kamu ya, sebab boleh tengok video. Sebelum SPM boleh tengok video, boleh dengar penerangan-penerangan lagi kan. Seolah-olah cikgu ada bersama dengan kamu pada waktu itu. Wah. Kan. Jangan jadi macam pelajar pada tahun 2014 ke 2013 yang mana ada pelajar tu yang dia call cikgu ketika subjek sejarah SPM, dia call cikgu daripada toilet. Okay, toilet sekolah, dia rupanya dia letakkan phone dalam toilet, kemudian dia call cikgu. Minta tolong cikgu. Soalan ini jawapan dia apa? Cikgu cakap, bukan ke kau dalam peperiksaan ke? Yelah, tapi sekarang ni saya keluar kejap. Nak tanya ni. 2 soalan pula dia minta. Jadi cikgu pun dengan berbesar hati, cikgu pun pergi. Memang betul. It's not. Ini bukan create cerita. Ini memang betul-betul berlaku. Pelajar tu adalah pelajar Cina. Okay, dan dia betul-betul call cikgu. Perempuan pula tu, kan, sabar je lah kan. Okay. Dan untuk pengetahuan Irfan dan Syafiq, pelajar itu pelajar daripada sekolah SMKSU. Okay, Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Utama. Yes, seriously. Okay, pelajar sekolah korang lah. Kan? Serius. Tahun-tahun 2013, 2014. Not big surprise. Pelajar-pelajar Subang ni memang pelik-pelik. Cikgu tak report ke? Tak payah. Okay, tak payah report lah kan. Apa yang dia perlukan, dia tanya dan cikgu bantulah. Itu je lah kan. Kemudian pandai lah dia. Rupanya dia sorokkan phone dia dalam toilet. Dan dia call cikgu on the day itself. Aduh, yai. Sabar je lah kan. Mantap. Jangan buat stranger toilet stories. Jangan buat Hari korang periksa tu, hari tu cikgu off phone. Biarkan korang. Okay. Email. Aduh, yai. So hopefully itulah dia. Jangan buat Baik. Kita akan lihat pada hari ini iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita, iaitu negara Malaysia, dan kita tahu bahawa secara umumnya pemerintahan negara kita yang paling atas adalah yang di Pertuan Agong, betul? Daripada yang di Pertuan Agong, dia akan pecah kepada 3. Iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. So daripada yang di Pertuan Agong pecah pada 3. Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. So ingat 3 tu. Dan antara ni ada 2 yang dikatakan akan masuklah, iaitu Badan Perundangan dan juga Badan Kehakiman. So itu sebenarnya. So kita nak lihat hari ini iaitu Badan Perundangan yang juga dipanggil sebagai legislatif. So Badan Perundangan ni apa yang dia buat sebenarnya? Baik, Badan Perundangan sebenarnya adalah bertugas untuk kalau kita lihat undang-undang digubal oleh Badan Perundangan. Undang-undang, semua undang-undang. Dan badan inilah dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maksudnya semua undang-undang akan dibuat di bahagian perundangan ini. Dan di manakah dibuatnya? Iaitu di Parlimen. Parlimen
ialah satu bangunan sebenarnya. Parlimen ialah satu bangunan, okey, iaitu mewakili badan perundangan. Dan badan perundangan ini tanggungjawab dia menggubal undang-undang di negara kita. Satu soalan cikgu nak tanya, apa maksud menggubal? Apa maksud menggubal? Boleh tulis dalam grup chat sekarang. Apa maksud menggubal? Mencipta, membuat, mereka, bagus. Menukar bukan? Bukan menukar. Okey. Ya, bukan. Okey. Membentuk. Yes. Okey. So sebenarnya bukan menambah, bukan. Okey. Sebenarnya menggubal ni adalah membuat. Senang cerita menggubal ni adalah membuat. Maknanya di sini badan perundangan bertanggungjawab membuat undang-undang. Tetapi mungkin ada pelajar tanya, cikgu, kenapa dia tak kata membuat undang-undang? Kenapa dia mesti buat perkataan menggubal undang-undang? Sebab menggubal itu memang perkataan yang khas untuk undang-undang dan peraturan. Contoh macam masak lah. Ya, perkataan yang khas. Contoh macam memasak. Kita kata, oh, kita akan masak makanan. Okey, betul. Tetapi lain dia punya makanan, lain dia punya perkataan. Contoh kalau nasi, kita tak kata memasak nasi. Kita kata ianya adalah menanak nasi. Begitu juga dengan kalau ikan, menggoreng ikan atau mengukus ikan. Kita tak buat menggubal makanan, tak. Okey. Kita tak buat. Tetapi menanak ke, merebus ke, menggoreng ke, menjerang ke, apa semua tu, perbuatan-perbuatan itu semua merujuk kepada perkataan yang sama, iaitu memasak. Samalah macam ni. Menggubal, mereka, mencipta, okey, kemudian banyak lagi. Itu semua adalah merujuk pada apa? Membuat. Jadi menggubal undang-undang di negara kita maksudnya adalah membuat undang-undang. So, di parlimen ada apa? Ada 3 pihak, iaitu yang di Pertuan Agong, kemudian juga kita ada iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. So kita akan lihat, kita dah tahu tentang yang di Pertuan Agong. So sekarang kita nak lihat tentang Dewan Negara. Dewan Negara, okey, kalau kita lihat yang atas ni lah. Okey, gambar ni adalah Dewan Negara yang atas tu. Dan kalau kita lihat, okey, Dewan Negara adalah maklumatnya dewan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Dan dia mengandungi seramai 69 orang ahli yang dipilih oleh kerajaan tanpa perlu memenangi pilihan raya. Okey, bermakna kita tahu bahawa ahli-ahli Dewan Negara ini dia tidak dipilih melalui pilihan raya. Tetapi dia dipilih oleh kerajaan. Nanti kita tengok. Baik, dan kita tengok Dewan tertinggi ni, Dewan Negara ini, ahli-ahlinya digelar sebagai senator. Okey, kenapa dipanggil senator? Kerana Dewan Negara ni dulu sebenarnya pemerintahan kita ni mencontohi tamadun Yunani. Kalau kamu ingat tamadun Yunani bab 2 dulu, tamadun Yunani dia ada Dewan Perhimpunan dan Dewan Senat. Maknanya kalau ahli Dewan Perhimpunan dipanggil ahli Dewan Perhimpunan, tapi kalau Dewan Senat dipanggil senator. Yes. So bermakna sama juga macam Malaysia, kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So Dewan Negara tu macam Dewan Senat. So sebab tu dipanggil senator. Yes. Right. Yeah. Dan mereka akan memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun sahaja. Okey, ada juga wakil daripada orang asli ya. Orang asli pun boleh dilantik sebagai ahli Dewan Negara bagi mewakili golongan mereka. Okey. Baik. Kemudian dan mereka ya, betul. Dipilih oleh Dewan Undangan Negeri yang bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Maknanya orang-orang yang dipilih tu adalah dipilih daripada Dewan Rakyat tau. Tapi orang Dayak tu akan choose orang mana yang akan jadi Dewan Negara. Dan biasanya kalau kita lihat, okey, ini kalau kita lihat ciri-ciri seorang senator ya, iaitu berumur 30 tahun dan taraf mereka sama macam ahli parlimen, boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri, maknanya
orang dalam Dewan Negara ni ataupun senator ini boleh menjadi menteri. Dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada individu-individu yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Maknanya individu yang ada pengalaman, banyak jasa dan juga cemerlang. Orang tu yang akan dipilih dalam Dewan Negara. Dan ahli dipilih daripada 13 buah negeri, iaitu 2 orang bagi setiap negeri dan 2 orang ahli Dewan Negara yang mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Labuan sebenarnya ya. Itu berkaitan dengan ahli Dewan Negara. Baik. Ada tak kamu kenal mana-mana ahli Dewan Negara? Ni soalan cikgu tanya. Ada tak kamu kenal mana-mana ahli Dewan Negara? Tu nak tahu tu, ada tak? Ada tak siapa-siapa yang kenal? Kalau ada kenal bagi tahu. Siapa? Boleh tulis. Ramai member kau kat situ. Sudahlah kau. Okey. Baik, cikgu perkenalkan. Okey, salah seorang ahli Dewan Negara iaitu ini dia. Ingat tak ni? Nampak tak ni? Inilah dia, iaitu Dr. Muhammad Razim Muhammad Jidin, iaitu Menteri Kanan Menteri Pendidikan. Beliau ni kan yang selalunya keluar dalam TV, dia kata apa? PMR dimansuhkan, UPSR dimansuhkan, kemudian SPM ditunda. Dia. Iaitu Dr. Muhammad Razim Muhammad Jidin, iaitu Menteri Kanan Menteri Pendidikan. Dan kalau kita lihat jawatan kerajaan dia, kalau kamu lihat jawatan kerajaan ni, nampak tu? Senator. Senator maknanya apa? Dia ahli Dewan Negara. Dia ahli Dewan Undangan Negara. Begitu juga Syazwani kata seperti Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama. Yes. Tengku Zafrul Aziz, Menteri Kewangan. Yes. Itu semua adalah orang-orang yang kita kata cemerlang dan mahir dalam bidang masing-masing. Jadi nampak. Jadi pemilihan mereka ini bukan daripada pengundian, bukan daripada pilihan raya, tapi dipilih oleh ahli Dewan Undangan Negeri berdasarkan kecemerlangan dia, dan dia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan calang-calang, dipilih dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi ini salah satu contoh kita katakan sebagai ahli Dewan Negara. Untuk pengetahuan kamulah. Baik. Kemudian kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Di bawah dia pula, ada satu lagi dewan yang juga akan membuat undang-undang, iaitu Dewan Rakyat. Ini Dewan Rakyat. Okey, dan kalau kita lihat Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Yes. Terima kasih Syazwani. Ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum dengan cara pengundian. Kita undi, dia jadi, orang yang menang tu akan jadi ahli Dewan Rakyat. Dan ahli Dewan Rakyat ini akan memegang jawatan selama 5 tahun dan boleh bertanding lagi selepas tempoh itu. Dan ahlinya seramai 219 orang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Dan tugas utama ahli Dewan Rakyat ialah menggubal, maknanya membuat dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Jadi itu tugas Dewan Rakyat. Dan antara ahli-ahli Dewan Rakyat yang mungkin kamu kenal adalah seperti siapa? Seperti yang kamu sebut, seperti apa? Syed Saddiq, kemudian siapa lagi? Dr. Bung Mokhtar, siapa lagi? Itu semualah. Mat Sabu, yes. Mat Sabu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, itu semua adalah ahli Dewan Undangan, ahli Dewan Rakyat. Itu semua ahli Dewan Rakyat. Mereka berada di dalam Dewan Rakyat. Syed Saddiq pun sama juga. Kerana apa? Kerana mereka semua dipilih oleh rakyat. Dan mereka akan duduk di Dewan Rakyat untuk menggubal undang-undang. Baik. Apa jenis undang-undang yang akan dibuat? Baik.
undang-undang ada 3 jenis sebenarnya. Okey, iaitu kalau kita lihat undang-undang adalah undang-undang seperti apa? Seperti ada akta, ada enactment dan juga ada ordinance. Apa tu akta, enactment dan ordinance? Akta ialah undang-undang yang dibuat di parlimen ni. Dan ianya digunakan untuk seluruh Malaysia, seluruh kawasan di Malaysia. Contoh akta dadah akta dadah berbahaya. Yes. Akta dadah berbahaya, kemudian juga akta kawalan penyakit seperti macam COVID-19 ni kan. COVID-19 ni okey, akta kawalan kesihatan di mana kita kata kewajipan mewajibkan penggunaan face mask, kemudian menjaga SOP. So kalau melanggar mana-mana peraturan ini boleh didenda sehingga RM1,000. Dan di manakah dibuat undang-undang itu? Di Dewan Rakyat lah. Di Dewan Rakyat. Ingat senang ke nak buat undang-undang? Nak kena bincangkan dulu apa semua baru boleh diwar-warkan lah. Bukan senang. Baik. Untuk enactment. Yang kedua ni, enactment ialah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Iaitu undang-undang di setiap negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Perak semua kan. Setiap negeri tu dia ada parlimen kecil dia. Dan parlimen kecil dia itu dipanggil Dewan Undangan Negeri. Dan ahli-ahlinya juga dipilih melalui pilihan raya dan mereka akan masuk dan bersidang di dalam Dewan Undangan Negeri itu. Okey, dan mereka akan buat undang-undang bagi negeri itu sahaja. Okey, dan itu dipanggil sebagai enactment. Dan antara undang-undang yang dibuat di Dewan Negeri ini, Dewan Undangan Negeri ini adalah seperti undang-undang berkaitan agama, berkaitan tanah, dan pelbagai lagi. Okey. Sebab itu, enactment negeri lain, okey, peraturannya pun lain. Contoh kalau enactment keluarga Islam. Okay, kalau di Selangor dikatakan kalau sekiranya seorang lelaki ingin berpoligami, okay, maknanya mengahwini seorang lagi isteri atau dua orang lagi isteri, dia boleh melakukannya tanpa memerlukan izin isteri yang pertama. Tak perlu izin. Hanya perlu memaklumkan bahawa dia adalah seorang lelaki yang telah beristeri dan ingin mengahwini lagi. Tetapi kalau di negeri lain, seperti mungkin di Negeri Sembilan ke di Melaka, di mana kalau nak berkahwin lagi, berpoligami, perlu keizinan isteri melalui surat dan tanda tangan. Nampak tak? Dia punya enactment bagi negeri berbeza. Nampak? Sebab tu ramai orang lari ke Selangor kot. Okey, baik. Okey. Ya, yang berbeza setiap negeri di undang-undang. Ya, undang-undang tertentu sahajalah. Undang-undang tertentu sahaja yang berbeza. Okey. Jadi kod mana tahu orang luar negeri, orang Melaka ke orang Negeri Sembilan nak kahwin lebih, dia datang sinilah, datang Selangor boleh kahwin lebih daripada satu. Kan. Tapi okey, cerita kahwin memang sedap tapi pesanan cikgu pada kaum lelaki, okey. Kalau mampu silakan, kalau tidak cukuplah seorang. Okey. Itu penting. Peringatan untuk lelaki ya. Baik, seterusnya. Seterusnya. Ordinance. Ordinance pula adalah undang-undang yang dibuat di Sabah dan juga di Sarawak. Okey. Dan undang-undang itu terpakai untuk di Sabah dan Sarawak sahaja. Itu dipanggil ordinance. So, kesimpulannya ada 3 jenis undang-undang. Akta, enactment dan juga ordinance. Boleh? Baik. Kita lihat seterusnya berkaitan bagaimanakah proses penggubalan undang-undang ini. Maknanya bagaimanakah proses untuk membuat undang-undang sebenarnya. So kalau kita lihat, okey. Kita boleh lihat sini mula-mula untuk membuat sesuatu undang-undang, undang-undang itu mestilah dicadangkan oleh kementerian. Contoh macam kita ambil undang-undang COVID tu undang-undang kawalan kesihatan iaitu berkaitan dengan COVID. Cadangan untuk pemakaian mask, face mask dan juga jaga SOP itu dibuat oleh Kementerian Kesihatan.
So, Kementerian Kesihatan ni akan paskan, dia akan minta untuk dibuatkan undang-undang itu oleh kementerian itu. Kemudian bila proses penggubalan di mana rang undang-undang ataupun draft undang-undang. Draft ni maknanya adalah kita kata sebagai rangka undang-undang. Okey, rangka undang-undang itu akan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Yang itu yang kedua, proses yang kedua. Daripada bila Jabatan Peguam Negara dah buat dia punya draft undang-undang itu, barulah draft itu akan dibawa ke Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama. Dan bila bacaan kali pertama di Dewan Rakyat tu, dia akan baca tajuk dan undang-undang saja. Okey, dan undang-undangnya apa? Itu saja, tajuk dia dan undang-undang. Alright. So, kemudian barulah diteruskan pula dengan yang keempat, iaitu kalau kita lihat di sini, bacaan kali kedua dibuat. Juga masih di Dewan Rakyat. Dan kali ini, rang undang-undang itu akan dibahaskan. Maknanya dibincangkan. Pada bacaan kedua, rang undang-undang itu akan dibahaskan, dibincangkan. Okey ke tak okey? Betul ke cara ni? Nak kena apa semua? Ya. Ya, betul. Betul, Irfan. Federal power, state power. Betul. Okey, baik. So, itu bacaan kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang itu dibahaskan, dibincangkan. Kemudian, perbincangan secara terperinci pada peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat. Maknanya mereka akan sediakan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada ahli-ahli tertentu untuk membincangkan undang-undang. Contohnya undang-undang berkaitan COVID tadi, bincangkan secara terperinci di Dewan Rakyat. Detail lagi. Apa yang perlu, apa yang tak perlu, face mask tu macam mana, face mask tu yang 2 lapis ke, yang 3 lapis ke. Okay. SOP, kalau SOP untuk jaga jarak. Okey, berapa meter jaraknya? 1 meter cukup ke 1 meter? So dia akan detailkan kat sini. Buat perincian. Bukan senang nak buat undang-undang. Baik, kemudian barulah dibuat bacaan kali ketiga, di mana bacaan kali ketiga ini kali ini di Dewan Rakyat. Okey, di Dewan Rakyat. Okey, sama juga Dewan Rakyat. So rang undang-undang tadi ataupun draft undang-undang tadi dibahaskan lagi sebelum diluluskan. Jadi bila dah diluluskan akan dikemukakan, maknanya akan dibawa ke Dewan Negara pula. Mula-mula peringkat penggubalan undang-undang di Dewan Rakyat dah siap dan dah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Undang-undang itu akan dibawa pula ke Dewan Negara pula. Sebab Dewan Negara itu terdiri daripada orang-orang yang cemerlang dalam bidang masing-masing. So sudah tentu mereka boleh meneliti dengan lebih baik lagi. Boleh teliti lagi rang undang-undang itu sama ada okey ke tak okey. Okay. So, di Dewan Negara, pembentangan berlaku di Dewan Negara dan proses yang sama seperti bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga dan dibahaskan. Proses ini sama juga dibuat di Dewan Negara. Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat tu diulangi di Dewan Negara. Okey, dan kemudian bila Dewan Negara dah putuskan dan luluskan, barulah penyerahan penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara yang akan dibawa ke Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebab Agong akan perkenankan, maknanya Agong akan persetujui dan Agong akan turunkan cap mohon negara sebagai tanda bahawa undang-undang itu akan diimplementasikan ataupun dilaksanakan. Daripada situlah barulah pewartaan. Pewartaan ni maknanya pemberitahuan, pemakluman undang-undang ini dalam warta kerajaan seperti warta kerajaan seperti di televisyen atau di radio ataupun juga di risalah dan juga akhbar-akhbar kerajaan. So itu pemberitahuan undang-undang. Jadi proses ini adalah sebanyak 9 langkah. 9 langkah daripada cadangan, penggubalan, bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian perbincangan dan bacaan ketiga, kemudian pembentangan pula di Dewan Negara, kemudian penyerahan kepada Yang di-Pertuan Agong dan yang terakhir wartakannya ataupun umumkannya, maklumkan undang-undang itu. Itu caranya. Boleh faham? Nampak?
Nampak macam senang tapi bukan senang ya nak buat undang-undang. Nak buat undang-undang bukan senang. Okey. Jadi kalau undang-undang macam COVID ni kan, okey, dikatakan sebagai jaga jarak 1 meter, pakailah face mask apa semua. Itu pun masih lagi ramai rakyat kita yang pertikaikan. Ya, pemandu mabuk ramai yang pertikaikan. Apalah undang-undang ni macam tak kenalah, macam tak berkesan lah. Sebenarnya keberkesanan undang-undang itu bukanlah tertakluk kepada bagaimana undang-undang itu dibuat. Tapi keberkesanan undang-undang itu adalah kita lihat bagaimana rakyat boleh mematuhi undang-undang tu. Kalau rakyat tak patuhi undang-undang, buatlah apa-apa undang sekalipun, undang-undang tu akan dilanggar dan tak berkesan. Setuju tak? Betul. Jadi bergantung kepada rakyat sendirilah kan. Dan kalau kita lihat macam kes COVID-19 semalam dan hari ini meletup-letup kawasannya di mana? Di kawasan Kelang. Kebetulan cikgu pula di Kelang. Ni Danish Al-Hakim pun kat Kelang rasanya. Ya, jadi hati-hatilah ya. Hati-hati. Baik, yang penting jaga SOP lah. Okey, baik, itu proses penggubalan undang-undang. Baik. Kemudian satu lagi badan kehakiman ataupun nenek kat Kelang ya. Okey. Baik, tak apa. If no one is enforcing a law and everyone is breaking, it is really a law. Yes. Okey. Cakap. Okey, okey. Manusia pernah cakap, yes, peraturan dicipta untuk dilanggar. Okey. Baik. Sebenarnya daripada satu sudut, kerajaan buat undang-undang tu betul lah. Tapi ada dua masalah kat sini, iaitu apa? Okey, rakyat yang mematuhinya ataupun satu lagi penguatkuasaannya. Okey, penguatkuasaan. For example, negara kita ada banyak undang-undang tau. Daripada sekecil-kecil undang-undang membuang sampah merata-rata. Okey, membuang sampah merata-rata pun kita ada undang-undang, kita ada hukumannya. Okey. Tetapi kadang-kadang kita fikirkan, kenapa aku selalu juga buang sampah tapi tak ada pun kena apa-apa. Betul tak? Okey. Kadang-kadang aku buang sampah tapi tak kena apa-apa pun. Kan? Tak ada pun orang yang sama apa semua. Maknanya apa? Maknanya ada isu penguatkuasaan undang-undang. Yelah. Kan rakyat kita 36 juta. Okey, polis berapa ramai je. Kadang-kadang satu-satu kawasan tu penduduk ada 30,000 orang. Polis hanya ada satu balai polis yang terdiri daripada 20 orang. Okey, 20 orang nak jaga 30,000 punya orang. Mana maunya. Kan? Okey, undang-undang untuk menakutkan rakyat. Okey. Siapa yang berani buang je lah. Oh, okey. Baik. I don't think undang-undang tu untuk menakutkan rakyat sebenarnya. Just undang-undang tu sebenarnya nak mendidik. Okey, untuk mendidik rakyat supaya mematuhinya dan juga melaksanakan seperti yang diperintah supaya semua orang akan mematuhinya dan perjalanan kehidupan akan menjadi lancar. Okey. For example kalau kita lihat undang-undang yang paling kecil iaitu apa? Undang-undang jalan raya. Okey, kita kenal bahawa yang hijau itu jalan, yang kuning itu bersedia untuk berhenti dan juga merah untuk berhenti. Siapa yang melanggar lampu merah akan dikenakan denda compound. Betul tak? Compound sehingga RM500 pun ada. Okey. So bermakna undang-undang tu ada. Tetapi still ada orang yang langgar undang-undang tu. Okey. Okey. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku adalah bila hijau laju, bila kuning lagi laju, merah baru berhenti. Itu pun kadang-kadang tak sempat langgar juga. Nampak? Jadi di sini kalau kita lihat kemudian bila dah terlepas kan, kuning dah for year dah. Jadi bila terlepas kan, okey, kita kata, "Uish, tadi aku langgar lampu merah." Tak ada apa-apa pun. Okey je. Nampak? Maknanya masalah penguatkuasaan. That was point out of betul juga. Okey. Jadi secara umumnya kalau kita lihat, kalau ada yang kata rasanya yang mendidik bukan undang-undang tapi denda yang melanggar.
Denda tu adalah hukuman. Yang mendidik tu adalah undang-undang. Macam mak bapak kita lah. Okey, setiap hari pukul 7 kamu kena mandi. 7 petang dah kena mandi dah. Okey, kemudian pukul 8 malam makan. Okey, pukul 7.30 solat, pukul 8 malam makan. Okey, kemudian pukul 9.30, 8.30 mulakan kelas. Tapi ramai tak yang ikut peraturan tu? Mungkin ramai, tapi ada juga langgar sikit-sikit kan. 85 minit lah baru mandi. Kadang-kadang 7.35, 39 baru nak solat. So dia ada sedikit pelanggaran juga yang berlaku. Tetapi tujuan dia untuk apa? Untuk mendidik. Let's say kalau katakan kamu langgar semua undang-undang tu. Of course mak kamu dengan ayah kamu akan marah. Macam tu lah. Itu denda dia. Denda dia rotan. Macam tu. Okay. Yeah. Okay. Salman in suspicious matter. Yes. Betul. Okay. Baik. So itu berkaitan undang-undang lah. Satu lagi kita nak tengok hari ni iaitu Badan Kehakiman ataupun dipanggil judiciary. Okey, iaitu badan kehakiman ni adalah fungsi dia adalah untuk apa? Iaitu untuk satu badan yang mempunyai kuasa untuk mendengar dan menentukan perkara-perkara sivil dan juga jenayah. Apa itu perkara sivil dan apa itu perkara jenayah? Baik, kalau kita lihat di sini, okey, perkara sivil berkaitan dengan saman yang memerlukan affidavit, maknanya memerlukan keterangan bertulis dengan mengangkat sumpah yang disaksikan oleh seorang peguam. Jadi dia akan tentukan sama ada perkara sivil ini valid atau tidak. Itu berkaitan saman lah. Contoh macam cikgu rasa macam nak saman Amirul Syafiq sebab dia selalu memfitnah cikgu, iaitu cikgu Rafi seorang yang handsome. So cikgu rasa itu fitnah. So cikgu akan mengemukakan saman kepada kepada Amirul Syafiq. So nanti ini cikgu akan buat affidavit. Okey, baik. Contoh. Okey. Maknanya cikgu tak handsome. Tak. Cikgu tak handsome. Memang cikgu memang tak handsome. Kacak tu ialah handsome tak. Baik, seterusnya. Stres je dengar. Okey. Baik. Contoh. Nak kira-kira handsome ni, okey, pelajar-pelajar lelaki, hampir semua pelajar lelaki dalam kelas ni memang handsome. Don't worry. Okay, don't worry. Alright. Kemudian perkara jenayah. Apa yang dikatakan perkara jenayah? Perkara jenayah adalah yang melibatkan kanun keseksaan. Kanun keseksaan biasanya adalah jenayah-jenayah yang melibatkan ancaman, kekerasan, kemudian juga membabitkan kematian, dan itu semua adalah berkaitan perkara-perkara jenayah lah. Dan itu akan didengar di mana? Di badan kehakiman. RM1. Bolehlah Syafiq RM1. Okey. Baik. Kalau kita lihat badan kehakiman, okey, akan menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan badan pelaksana. Maksudnya di sini, seandainya kalau undang-undang, contohnya undang-undang COVID-19 macam kita bincangkan tadi, okey, undang-undang COVID itu, okey, badan kehakiman ni boleh menentukan sama ada undang-undang tu sah atau tidak. Iaitu dengan cara apa tahu? Dia akan lihat sama ada undang-undang itu ada tak melanggar hak asasi manusia atau adakah undang-undang itu akan melanggar perlembagaan Malaysia. Kalau tidak melanggar apa-apa hak asasi manusia dan juga perlembagaan Malaysia, maka ianya disahkan. Maknanya undang-undang itu akan sah. Jadi kalau tak sah, kalau apa? Kalau undang-undang itu melanggar perlembagaan lah. Melanggar perlembagaan. So badan kehakiman ni yang akan menentukan undang-undang itu sah atau tidak. Okey. Dan mahkamah jugalah ataupun badan kehakiman juga berkuasa untuk apa tahu? Mentafsir, maknanya memberi maksud perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Dia saja yang kalau kita argue tentang perlembagaan, okey, kalau kita kata contohnya yang di Pertuan Agong, okey, boleh tak beri tafsiran? So hanya kita kata badan perundangan, bukan badan perundangan, badan kehakiman saja yang akan berkuasa untuk mentafsir
yang di-Pertuan Agong tu. Maksudnya dia akan detailkan siapakah yang di-Pertuan Agong tu, ciri-cirinya, bagaimana kuasanya. Jadi itu yang dilakukan oleh badan kehakiman. Itu contohlah. Baik. Kalau badan kehakiman bermakna pastinya ada mahkamah. Ni mahkamah ya. Apa itu mahkamah? Mahkamah ni sebenarnya berasal perkataan daripada hakim lah. Maknanya daripada hakim lah dalam bahasa Arab tu yang jadi mahkamah. Bidang kuasa mahkamah sebenarnya adalah untuk mentafsir undang-undang. Maknanya memberi maksud tentang sesuatu undang-undang, kemudian mentafsir perlembagaan negara, memberi maksud yang terperinci tentang perlembagaan negara, kemudian isytiharkan undang-undang bertulis sama ada daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, ataupun isytiharkan suatu tindakan kerajaan itu sama ada ianya sah atau tidak di sisi undang-undang. Jadi itu adalah bidang kuasa mahkamah. Dan mahkamah kalau kita lihat di sini ya, okey, mahkamah ada banyak jenis. Okey, jenis-jenis mahkamah yang kalau kita lihat di sini ya, jenis-jenis mahkamah tu adalah seperti mahkamah atasan dan mahkamah rendah. Okey, mahkamah atasan adalah mahkamah tinggi dan mahkamah agung, manakala mahkamah rendah pula adalah di bahagian bawah seperti mahkamah seksyen, mahkamah magistrate, juvana, mahkamah tuntutan kecil dan juga mahkamah anak negeri. Ada bezanya. Kalau kita lihat ketertinggian dia begini. Inilah dia. Daripada bawah, kalau kita perhatikan daripada bawah, daripada bawah adalah mahkamah magistrate, kemudian mahkamah seksyen, kemudian di atas dia adalah mahkamah tinggi Sabah dan Sarawak. Dan ini semua kelompok ketiga-tiga ini adalah dipanggil mahkamah rendah. Kemudian yang di atas dia adalah mahkamah atasan, terdiri daripada mahkamah persekutuan dan juga mahkamah rayuan. Itu antara maklumat tentang jenis-jenis mahkamah. Dan kalau kita lihat hakim dan peguam negara. Hakim di sini bermaksud adalah orang yang benar-benar menjadi hakim lah. Section. Bukan section. Hakim ni adalah orang yang benar-benar dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia bukan nama dia Danish Al-Hakim ke, Daniel Hakim ke. Itu bukan hakim. Tak percaya tanya dia orang. Adakah korang tu Danish Al-Hakim dan Daniel Hakim tu hakim? Bukan kan? Bukan. Bukan. Nampak? Ya. Amirul Syafiq, kamu hakim tak ke? Baik. Oh, adik kamu. Ya, Adlan Hakim. Baik. Semua hakim di Malaysia telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, dan hakim tidak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah atau selagi tidak melanggar perlembagaan negara. Dan hakim tidak dibenarkan melibatkan diri dalam politik. Tujuan dia untuk melindungi hakim daripada pengaruh politik supaya keadilan dan kesaksamaan undang-undang akan terjamin. Betul? Sebab tu hakim dia tidak boleh menunjukkan dia tu adalah orang UMNO ke, orang PAS ke, orang MIC ke, MCA ke, ataupun Pakatan Harapan ke, PKR. Dia tak boleh tunjukkan diri dia memihak kepada mana-mana politik. Dia kena neutral. Sebab kalau dia terlihat memihak kepada mana-mana parti, dikhawatiri dia akan bias. Dia akan bias. Maknanya tidak berlaku adil. Itu sebenarnya lah ya. Ya. Dan kalau kita lihat peguam negara adalah merupakan penasihat undang-undang kepada kerajaan. Dan peguam negara seorang je. Tapi dia ada jabatan dia lah. Jabatan dan bangunan dia, bangunan peguam negara. Dan jabatan dia akan membantu peguam negara untuk menjadi penasihat undang-undang kepada kerajaan, dan dia juga peguam negara akan jadi pendakwa raya atau juga peguam bela untuk mewakili kerajaan. Dan dianya dibantu oleh pegawai perkhidmatan undang-undang dan juga kehakiman.
Jadi itu berkaitan hakim dan peguam negara. So inilah dia kita katakan sebagai salah satu subtopik yang dikatakan yang dikatakan dan diramalkan akan keluar dalam SPM sejarah tingkatan 5 kertas 2. Okey, ada dia tak? Okey, so Atira tanya, pernah ke orang rasuah hakim? Bagus soalan ni. Okey, jap. Untuk menjawab soalan ni, jap okey. Cikgu kena off record dulu. Okey, kena pause dulu. Okey, sebab ni isu sensitif. Okey. Tapi cikgu jawab berdasarkan apa yang pernah cikgu baca. Ya, bukan apa. Sebab tak rekod cikgu dah pause. Okey, sebab lepas ni naik kat YouTube. Takut nanti kalau kat YouTube kan buka sekarang ramai pula tiba-tiba jadi isu lah kan. Baik. Baik. Sebenarnya kalau ikutkan telah banyak berlaku. Kita faham yang di-Pertuan Agong kemudian dibagi pada 3 kan. Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan juga Badan Kehakiman. So kita tahu tu. Dan sebenarnya setiap badan ni dia tidak akan bercampur aduk. Dia tidak boleh bercampur aduk, maksudnya dia tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Dia tak boleh. Okey, dia tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama, dia tak boleh bercampur aduk. Tak boleh badan pelaksana ni kacau badan perundangan ataupun masuk campur dalam badan kehakiman, tak boleh. Dia berasingan. Tetapi sejak daripada awal, bukan awal merdeka lah, since pemerintahan kalau tak salah cikgu Tun Abdul Razak sampai ke Tun Hussein On, sampai ke Tun Dr. Mahathir dan seterusnya, menteri-menteri ni adalah badan pelaksana tau. Okey, menteri-menteri dan juga Perdana Menteri adalah badan pelaksana. Okey, dalam teori dia tak boleh masuk campur dalam badan kehakiman dan dia tak boleh masuk campur dalam badan perundangan. Tetapi okey, sebenarnya banyak kali berlaku badan pelaksana ini mencampur ataupun campur tangan dalam badan perundangan dan campur tangan dalam badan kehakiman. Menyebabkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh mahkamah dan juga undang-undang yang digugat itu kadang-kadang tidak relevan dan juga telah menjejaskan banyak perkara. Dan ada isu-isu seperti apa tahu? Seperti hakim tiba-tiba dipecat. Hakim tiba-tiba dipecat. Kenapa dipecat? Kerana atas tekanan Perdana Menteri. Perdana Menteri telah push yang di-Pertuan Agong untuk Agong pecat hakim. Pun ada juga berlaku. Pernah berlaku. Kalau lantik, sebenarnya lantik atas nasihat Perdana Menteri. Tapi kalau dia tak ngam dengan Perdana Menteri akan bertindak dengan menasihati Agong untuk memecat hakim. Memang dalam negara kita, Perdana Menteri ada pengaruh besar terhadap keputusan yang di-Pertuan Agong. Unless kalau yang di-Pertuan Agong itu faham dan benar-benar tahu apa yang benar-benar berlaku. Atas alasan apa dipecat? Kerana keputusan hakim tu akan menjejaskan kedudukan Perdana Menteri. Keputusan hakim tu akan menjejaskan kedudukan Perdana Menteri. Dan ini pernah berlaku pada zaman Tun Dr. Mahathir, pernah berlaku pada zaman Najib Tun Razak. Cikgu bukan cakap omong kosong tapi ini memang berdasarkan apa yang telah berlaku dan apa yang cikgu dapat maklumat dan pembacaan. Jadi apabila ada hakim-hakim yang mungkin akan buat keputusan mahkamah itu dan itu akan menjejaskan menteri-menteri, bermakna suddenly menteri akan masuk campur dan dia akan memberi tekanan kepada hakim dan hakim kadang-kadang dipecat ataupun kadang-kadang dia letak jawatan. Dan ini berlaku. Inilah realiti. Betul. Betul, perlembagaan keputusan tak ada dalam perlembagaan. Keputusan dia bergantung kepada mahkamah, badan perundangan. Even yang di-Pertuan Agong pun dia sebenarnya tidak akan ada kuasa kepada bidang badan perundangan dan juga badan kehakiman, tak ada kuasa. Nampak tak? Seolah-olah yang di-Pertuan Agong tu dia separated, dia di atas. Dia tidak masuk campur kat bawah. Yang kat bawah setuju, dia akan luluskan aja.
Dia akan luluskan saja. So dia tak akan dia macam tak ambil pot tentang apa yang berlaku pada badan perundangan, badan kehakiman dan juga badan pelaksana. Sebab bagi dia di sini ada orang-orang yang bijak pandai. Yang kamu pandai-pandailah uruskan macam mana nak buat. I see? Jadi itulah kita kata sebagai itulah realiti yang berlaku di Malaysia. Okey. Jadi cikgu harap kalau ada generasi SPM COVID ni okey menjadi menteri, menjadi orang-orang penting dalam kerajaan, mana yang boleh ubah, tolong ubah. Okey, mana yang nampak tidak ada keadilan, tolong jadikannya adil semula. Okey. Biar salah salah tetap salah, yang benar tetap benar. Barulah negara kita adil. Okey. Itu okey. Okey. Right. So, okey, tak apa. Okey, kembali semula kita record balik. Tadi off record ni nak on record balik. Okey. Baik, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk kamu bertanya. Silakan kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan subtopik ini. Mana-mana yang tak faham boleh bertanya sekarang. Okey. Ataupun kalau kamu ada soalan berkaitan luar bab ni. Maknanya kamu nak tanya tapi bukan bab ni, tanya bab lain pun boleh juga, silakan untuk bertanya. Silakan kalau nak tanya. Okey. Jangan berdiam diri, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri ya. Cikgu. Ya. Kalau soalan kan, kalau dia 8 markah, dia minta proses pengubalan undang-undang. Okey. Saya nak huraikan. Okey. Kalau proses pengubalan undang-undang. Okey, 8 markah. Okey. Baik. Sebenarnya kamu boleh ambil semua proses pengubalan undang-undang ini. Kerana kamu akan buat bagi setiap satu ni satu ayat. Bermakna kamu akan mulakan dengan apa tahu? Proses macam ni ayat dia. Proses pengubalan undang-undang dimulakan dengan cadangan yang dibuat oleh kementerian tertentu. Titik. Okey. Jadi langkah seterusnya di peringkat pengubalan rang undang-undang akan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Itu ayat yang kedua. Kemudian maknanya masuk penanda wacana. Kemudian bacaan pertama untuk rang undang-undang itu akan dibuat di Dewan Rakyat. Namun bacaan pertama itu hanya membacakan tajuk dan undang-undang sahaja. Titik. Langkah seterusnya bacaan kali kedua akan dibuat di Dewan Rakyat dan rang undang-undang ini akan dibahaskan. Titik. Jadi kamu ambil satu-satu poin tu dan buat dia dalam bentuk ayat setiap satu. Kalau sini ada 9 langkah, bermakna kalau untuk dapat 8 markah, for surely ia cukup. Nampak? Jadi kamu akan susun setiap langkah-langkah ni satu ayat sampai 9. Jadi ianya akan memenuhi keperluan permarkahan sebanyak 8 markah itu. Boleh faham ke Intan apa yang cikgu cakap ni? Boleh. So kita bagi fakta je? Fakta je. Sebab dia ni adalah satu proses. Bila proses kita bagi fakta je. Maknanya proses the flow itself kan. So kita bagi flow dia lah. Itu je. Okey. Boleh Intan? Boleh cikgu. Okey. Bagus soalan tu. Okey. Baik. Cikgu kembali untuk menjawab soalan ni. Okey. Yang 4 keputusan ni tak ada dalam perlembagaan ke? Bukan ke perlembagaan paling teratas berkuasa daripada Yang di-Pertuan Agong. Betul. Perlembagaan memang paling teratas daripada Yang di-Pertuan Agong, betul. Tetapi kalau keputusan mahkamah tu tidak ada kaitan dengan perlembagaan, dan keputusan mahkamah itu sebenarnya adalah yang dikatakan sebagai keputusan yang melibatkan jenayah apa semua. Dan juga melibatkan salah laku kuasa menteri-menteri apa semua kan. So kita lihat menteri-menteri boleh campur tangan untuk mengganggu keputusan itu.
dengan memberi tekanan kepada hakim. So itu yang berlaku lah. Alamak, aku tak off record ke? Okey, baik. Macam itulah lebih kurang. Jadi perlembagaan tak ada tulis siapa yang benar siapa yang salah. Cuma perlembagaan hanya beritahu tentang menghormati keputusan mahkamah. Itu sebenarnya Tira ya. Yang jadi yang dipertua tu kelayakan dia apa cikgu? Okey, yang dipertua tu akan dipilih oleh Dewan Rakyat lah. Dewan Rakyat. Ahli Dewan Negara maksudnya ada pihak kerajaan dan pembangkang. Ahli Dewan Negara dia tidak kebiasaannya dia tidak dipilih daripada mana-mana pihak sama ada kerajaan atau pembangkang as long as dia boleh menjalankan kerjanya dengan baik. Maknanya dia boleh melakukan tugasan dia dalam bidang dia dengan cemerlang, maka dia boleh dipilih sebagai ahli Dewan Negara. Itu sebenarnya. Okey, Atira tanya macam yang berdebat dalam parlimen tu. Yang bab bagi masa dengan orang cakap-cakap tu dan dia tentukan ikut rule ke tidak. Tu kan. Betul. Yang dipertua tu sebenarnya kelayakan dia sebenarnya adalah dia juga adalah salah seorang yang dipilih dan dipersetujui oleh yang di-Pertuan Agong untuk menjadi yang di-Pertua. Itu yang di-Pertua speaker. Itu dipanggil Tuan Speaker. Maknanya dia tugasnya apa tahu? Sebagai pengerusi dewan. So dia yang akan kontrol dewan tu. Okey, bila ada orang A debat dengan orang ni debat dengan orang ni kan. So dia akan tentukan. Okey, cukup 5 minit saja, 5 minit saja. Kemudian yang ini pula nak bahas. Okey, dia pula cakap kan. Kemudian yang ini tiba-tiba bangun. Sabar Datuk, sabar. Okey, wakil jurutung duduk, wakil jurutung duduk. Okey, wakil jurutung duduk. Silakan habiskan bahaskannya, pembahasan. Nampak? So dia jadi tuan pengerusi majlis lah. Itu yang di-Pertua. Dipanggil yang di-Pertua. Okey. Dan itu adalah antara orang-orang yang dipilih oleh pihak kerajaan dan dilantik oleh Pertuan Agong lah. Untuk mempengerusikan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Itu sebenarnya. Okey. Bagus soalan-soalan ni. Ya Tira. Okey, lagi satu cikgu ada satu soalan kan? Ya. Kan kalau yang Dewan Negara dengan Dewan Rakyat ni dia low class sikit, bukan low class. Maksudnya ahli-ahli dia terdiri daripada wakil-wakil yang dilantik oleh oleh rakyat lah dipilih. Tapi Dewan Negara ni ahli-ahli dia lebih kepada orang yang berpengalaman dan pernah jawatan sekurang-kurangnya 3 tahun. So umur dia kena lebih daripada 30 tahun lah, banyak tabukan jasa. Beza antara dua-dua ni apa? Macam Dewan Rakyat pun dia tetap buat keputusan dan Dewan Negara pun tetap juga buat keputusan. So beza dia apa? Okey, beza dia sebenarnya adalah Dewan Rakyat akan buat undang-undang dulu. So, selepas undang-undang tu diluluskan oleh Dewan Rakyat tak boleh proses undang-undang tu tau. Tak boleh implement lagi undang-undang tu. Undang-undang itu kena bawa kepada Dewan Negara pula. Untuk dibahaskan pula di Dewan Negara. Dan di Dewan Negara orang dia lain. Dia bukan orang yang sama seperti Dewan Rakyat. Tak. Dia orang yang berbeza, iaitu kita tahu Dewan Negara tu orang-orang yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Mereka lah yang akan bincangkan undang-undang yang dibawa daripada Dewan Rakyat tadi. Okey. Daripada situ, Dewan Negara baru dia tengok, dia detailkan lagi, dia kata okey. So Dewan ni undang-undang ni dah okey dah. Dah complete. Okey, berkaitan dengan contoh berkaitan COVID. Berkaitan COVID, undang-undang ni dah okey dah. So sekarang kita akan lengkapkan draft ini dan kita akan hantar kepada yang di-Pertuan Agong untuk endorsekan dia. Dia macam ikut prosedur dulu lah. Kiranya dia akan detailkan lagi. Ya, betul. Sebab ahli Dewan Rakyat ni kadang-kadang dia bukan orang-orang dia. Almaklumlah Dewan Rakyat ni kadang-kadang ada Mak Sabu lah contohnya. Ada orang-orang yang bukan bidang dia. So dia orang kadang-kadang main bagi je cadangan tu kan. Tanpa ada sebarang pengalaman, tanpa ada sebarang ilmu dalam bidang tu. So sebab itu undang-undang tu perlu dibawa ke Dewan Negara dulu untuk dibincangkan oleh orang-orang yang cemerlang ni. Okey, lepas tu cikgu kan macam kan Dewan Negara pun cikgu kata tadi yang di-Pertua tu duduk kat Dewan Rakyat ke dua-dua? Dewan Rakyat dengan Dewan Negara? Secara umumnya yang selalu kita tengok adalah ada di Dewan Rakyat lah. Dewan Negara cikgu tak rasa ada sebab Dewan Negara kebiasaannya adalah individu yang cemerlang yang rasanya tidak ada berparti.
Maknanya tidak ada kepartian. So diorang Lebih pada berbincang. perbincangan lah. Yes, lebih kepada perbincangan. Okey, lepas tu kalau cikgu kata tadi yang dipertua ni dia dilantik oleh Agong. yang dipertua dilantik oleh Agong. Oh, so kat situ tak adalah isu timbul pilih kasih ke di sebelah parti. Sebab kan yang dipertua tu pun manusia. So dia mestilah disebelahkan parti salah satu kan. Ke dia neutral juga? Tak, sebenarnya sama je. Orang kata kalau dia letakkan mana-mana pihak pun. Kita pernah ada yang dipertua speaker tu adalah daripada orang Cina. Pernah ada. Okay. Dan kita ada juga yang dipertua daripada wanita pun ada juga. Jadi pemilihan itu dibuat atas persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Perasan tak? Yang di-Pertuan Agong, okay, dia tak akan pilih choose. Tetapi dia akan kata apa tahu? Okay, korang semua ramai-ramai kan? Korang pilih satu nama, bagi satu nama untuk jadikan dia speaker. So dia orang akan vote untuk, kami pilih A ni lah jadi yang jadi yang di-Pertua speaker. So yang di-Pertuan Agong akan tengok, okay, semua dah setuju dia ni kan? Okay, so better melantik A menjadi yang di-Pertua speaker. Nampak tak? Agong dia bukan choose, tapi dia akan serahkan kepada ahli dewan rakyat untuk choose sendiri dan proposekan nama itu kepada yang di-Pertuan Agong. Itu sebenarnya. So siapa yang dapat vote yang paling majoriti dialah yang layak akan jadi yang di-Pertua. Yelah, lebih kurang macam itulah. Dan itu pun atas persetujuan Agong juga. Kalau Agong kata korang semua setuju A ke? Aku tak rasa A ni okey lah. Bagi nama lain? Dia macam tu tau. Dia boleh buat macam tu sebab benda ni pernah berlaku. Bagi nama lain, korang bagi nama lain, better tak nak nama ni, better nak nama lain. Pernah berlaku. Jadi maknanya Agong ada kuasa jugalah. So maknanya syarat dia tak kisahlah ikut kaum Melayu ke bangsa Indian ke, tak kisah. Betul. Lepas tu kan cikgu ada lagi satu soalan pasal yang kan ahli Dewan Rakyat ni pun yang pilihnya adalah majoriti wakil-wakil rakyat ni lah, daripada rakyat ni lah. So kiranya dia punya kelayakan tu tak ke semestinya orang yang pandai berdebate dan berbahas tanpa ada pengetahuan yang tinggi sangat ke layak ke macam mana? Ke ada syarat tapisan lain ke? Okey, baik. Sebenarnya kan salah satu syarat untuk menjadi ahli politik adalah kamu kena mahir untuk speech dan mahir untuk berdebat. Pengaruh. Dan ada pengaruh lah. Tapi kalau kamu berpengaruh je, tapi kalau kamu tak pandai debate pun kamu susah juga sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat ahli politik yang berwibawa, bila dia speech tu kan kita akan tengok, dia punya speech ni power lah. Nampak? Maknanya speech dia tu dengan cara penyampaian dia, dan antara cara penyampaian dan speech yang cikgu pernah tengok yang hebat-hebat, berkarisma adalah seperti Tun Dr. Mahathir sendiri, kemudian Anwar Ibrahim, kemudian juga Khalid Ibrahim, dan itu antara orang-orang yang bila speech tu kita nampak dia punya wibawa dan karisma dia. Jadi itu antara ciri-ciri utama lah. Tapi kalau kamu macam tak boleh nak debate kan, kamu boleh jadi ahli politik tapi takut pemilihan tu tak lama lah. Itu sebenarnya. Macam Syed Saddiq kan. Syed Saddiq bagus. Tapi Syed Saddiq ni ada orang kata sentel. Dia macam, saya suka kalau rakyat semua dia macam sikit kan. Tapi still dia punya idea bagus. So bagi cikgu, he gains my respect lah. Dia memang cikgu respect dia lah. Itu bagus. Ada yang nak jadi ahli politik ke sini? Okey, itulah bagus dah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, baik, kita lihat ada soalan lagi. Dia kata, cikgu, kalau diorang bergaduh, ada tindakan ke orang berdebat tu? Yes. Sebenarnya kalau diorang berdebat dalam parlimen, seandainya yang di-Pertua kata, okey, MP Jelutong duduk. Tapi dia tak nak dengar. Dia teruskan lagi. Okey, cukup. Okey, saya kata berhenti. Dia teruskan juga, dia langgar juga. Maknanya dia boleh panggil apa? Okey, yang di-Pertua boleh panggil polis untuk bawa ahli MP tu keluar daripada dewan. Boleh. Memang ada tindakan macam tu ya. Memang ada tindakan macam tu. Pernah berlaku juga. Selalu berlaku. Akta bekerja yang ditubuhkan oleh pemerintah barat. Kenapa dengan akta bekerja tu semua? Okey, ada sekali jawapannya budak berapa tahun tak boleh join, ada sekali kaum wanita tak boleh join. Ya, itu adalah akta kilang
akta perkilangan dan ada juga akta penggabungan. Itu bukan bab ini, itu adalah bab yang ke-9 tingkatan 4, Isma. Bab 9 tingkatan 4 iaitu berlaku semasa revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Gitu sebenarnya. Would make an outlook of a candidate look bad. Yes, alright. Bagus. Okay, so tak ada soalan lagi? Okay. Kalau tak ada soalan, nak tanyalah, korang nak buat latihan dalam bentuk kertas 2 ke kertas 1? Awesome. Okay. Kertas 1, kertas 2. So kertas 1. Kertas 1 lah. Kalau nak senang kertas 1 je Okay, demokrasi. Oh boy, demokrasi. Kan? Tapi dalam kelas ini, better adalah yang di Pertuan Agong. Okay. Better akan menjalankan nasihat. Okay. Atas atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri siapa dalam kelas ni? Perdana Menteri Syafiq lah, Amirul Syafiq. Dia Perdana Menteri. Jadi apa kata Tuan Perdana Menteri? Okey. Apa kata Perdana Menteri? Oh okey, dan Nisha Hakim dia Hakim. Sudah. Kan? Jadi Hakim pula. Ayoyo. Cepat. Okey. Baik. Okey, vote parti mana? Kira tu dua. Dah, tak payah. Okey, baik. Cikgu akan berikan satu set soalan, kertas 2, tapi tak banyak pun soalan dia. Cuma ada 4 soalan saja dan 4 soalan tu, setiap soalan tu 2 markah, 2 markah, 2 markah berkaitan dengan subtopik ini. Boleh tak korang buat dulu? Sebab kalau cikgu hantar dalam grup WhatsApp kan, daripada 37 orang ni yang jawabnya 10 orang. Jadi kalau buat dalam kelas ni mungkin 37 jugalah yang akan hantar. Okey. Baik. Itu link dia. Okey, dalam bentuk Google Form. Okey. Harapnya siap. Alah, sikit je. 20 minit cukup. Even 15 minit pun cukup. Okey. Boleh klik pada link itu dan juga boleh teruskan untuk menjawab. Okey, untuk menjawab. Dan soalan dia adalah berkaitan dengan bab 7 tadi yang kita belajar. Okey. So tentang Raja 1 menunjukkan struktur badan perundangan negara kita, nyatakan peranan badan perundangan. Okey. Okey, tengok pilihan jawab markah, 2 markah kat situ. So buatlah lebih kurang dalam 1 atau 2 ayat. Apa tugas sebenarnya? Peranan ialah fungsi. Apa fungsi badan perundangan tadi? Kita baru belajar tadi. Apa fungsi dia? Lepas tu jelaskan tentang Dewan Negara, 2 markah. Lepas tu jelaskan tentang Dewan Rakyat pun 2 markah. Kemudian soalan keempat, bagaimana usaha untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran di Malaysia? 4 markah. Itu je.
Cikgu. Yep. Kan dalam buku teks kan dia tulis ahli Dewan Negara kan ada 69 kan? Okay. Tapi bukan sekarang dah tambah 1, 70. Memang tambah 1, tapi apa yang kamu kena buat ialah ikut fakta tau. Ikut fakta buku. Jangan ikut yang semasa. So Tambah ikut 1 fakta apa buku pula? Okay. Ah, itu sebenarnya. Okay. Okay. Dah siap. So setakat ni ada 5 orang yang dah hantar. Okay. So Daniel Hakim pun dah hantar. Okay. Bagus. Dibilin. Okay. Bagus. Okay, bagus. Azhan. Okay. Okay, bagus. Iklan. Tadi tu iklan. Okay, iklan. Okay.